melati kuntum, tumbuh melata, saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Nik Nur Nabila Rashka binti Yaakob, pemegang nombor chemistry di 202010931330. Pada hari ini, akan mengupas isu yang tidak asing lagi di pendengaran semua orang. Iaitu cabaran mahasiswa norma baharu. Rakyat Malaysia telah menjalani kehidupan norma baharu apabila terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Ianya bermula apabila pihak kerajaan mengumumkan perintah kawalan pergerakan PKP kepada di seluruh negara dan menyebabkan aktiviti harian rakyat berubah. Salah satu bidang yang terkesan akibat pandemik ini adalah dalam sektor pendidikan, sama ada di peringkat rendah atau di IPTA. Kajian mendapati kehidupan pelajar terkesan daripada pelbagai aspek seperti pembelajaran yang tidak konsisten, pengurusan masa dan pembelajaran kewangan. Terdapat beberapa cabaran yang dihadapi oleh mahasiswa sepanjang mengikuti pengajaran dan pembelajaran menerusi maya atau dipanggil ODL, Open and Distance Learning. Yang pertama iaitu capaian kepada kemudahan internet. Kaedah pembelajaran atas talian ini sememangnya memberikan cabaran kepada para mahasiswa, terutama pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman seperti di Sabah dan Sarawak. Mereka perlu keluar ke bandar untuk mendapatkan capaian internet yang laju. Ini sangat menyukarkan mereka untuk menghadiri kuliah secara atas talian. Lebih-lebih lagi buat masa sekarang, keadaan tidak mengizinkan kita semua untuk bergerak ke sana ke sini, jadi ia lebih sukar buat pelajar untuk mencari capaian internet sehinggakan ada yang perlu memanjat tinggi semata-mata mencari capaian internet. Seterusnya, cabaran bagi mahasiswa dalam menjalankan pembelajaran secara atas talian ini adalah kos internet yang tinggi. Bukan semua pelajar itu berasal dari keluarga yang berada. Ada yang berasal dari keluarga yang kurang senang dan perlu menanggung ahli keluarga yang lain. Maka dengan ini, kos internet ini amat membebankan para pelajar yang perlu membeli data internet bagi terus mengikuti kelas secara atas talian. Jika para pelajar tidak mengikuti kelas secara atas talian ini, maka mereka akan ketinggalan dan sukar untuk berinteraksi antara kawan-kawan yang lain. Tambahan pula, jika mereka perlu bersama-sama menyiapkan tugasan secara berkumpulan, perkara ini akan mengundangkan konflik antara pelajar kerana terdapat pelajar yang ketinggalan dalam pembelajaran. Selain itu, suasana pembelajaran yang tidak kondusif merupakan satu cabaran juga. Ini kerana dengan suasana rumah yang tidak kondusif, konsentrasi pelajar akan terjejas. Misalnya, keluarga yang kurang senang atau yang mempunyai pendapatan yang rendah tidak dapat menyediakan peralatan pembelajaran. Tambahan pula, mereka tergolong daripada golongan B40, maka mereka tidak dapat menyediakan suasana yang kondusif untuk anak mereka dalam menghadapi pembelajaran secara atas talian. Apabila pembelajaran atas talian dilakukan di rumah, ia akan melibatkan suasana riuh yang tidak kondusif. Ini kerana ruang dan tempat yang tidak berkonsepkan pembelajaran. Sebagai contoh, pelajar yang perlu merekod video pembentangan tetapi tempat untuk merekod video tidak sesuai dan sekaligus akan menjejaskan hasil kerja mereka. Dan yang terakhir sekali adalah tahap keberkesanan pembelajaran yang rendah. Perkara ini merujuk kepada pengurusan masa pelajar. Mereka perlu bijak dalam membuat perancangan pembelajaran mereka sendiri dalam semua aspek, termasuklah waktu mengulang kaji, waktu membuat tugasan dan waktu kuliah. Disebabkan pembelajaran atas talian ini dilakukan di rumah, maka ramai pelajar yang mempunyai tahap pembelajaran yang rendah. Ini kerana jika mereka tinggal di rumah, fokus mereka telah terbahagi kepada dua, iaitu pelajaran dan membantu keluarga. Ada di antara mereka ini yang terpaksa bekerja kerana membantu ibu bapa dalam soal kewangan. Rentetan itu mereka tidak fokus dalam kuliah secara atas talian.
Oleh yang demikian, secara keseluruhan para pelajar memberi pandangan bahawa pelajaran secara online ini tidak efektif buat mereka di atas kekangan-kekangan yang ada. Cabaran yang dihadapi ini semestinya membebankan ramai pelajar untuk mengikuti pembelajaran atas talian. Namun begitu, cabaran yang dihadapi oleh pelajar ini mendapat perhatian pelbagai pihak seperti pihak kementerian, pihak universiti dan pihak kerajaan. Oleh itu, perjuangan haruslah diteruskan. Sebagai menggulung segala yang telah dibincangkan, inilah sahaja yang saya hendak berkongsi. Dengan ini saya mengakhiri ucapan saya. Terima kasih.